warga Pelasian Form 4. Assalamualaikum dan salam atakoma daripada saya, tutor biologi anda, Sir Zaki. Alhamdulillah, first of all, kepada mereka yang baru masuk, seibat salam, seibat mohon maaf tak dapat join kelas pada pagi ini, maka saya akan gantikan kelas dia hari ini, walaupun harapnya anda sudi menerima saya sebagai pengajar pagi ini walaupun saya tak setinggi 194 cm. Tak apa kan? Walaupun saya tak tinggi macam tu, boleh Boleh Okey, tak menjadi kriteria utama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Okey, Bapak Kakak. Seimbang dah kata tadi hari apa topik yang patut diajar dah hari ini. So last week awak dah belajar dengan dia pasal apa? Pengangkutan oksigen in our blood circulatory system. Betul? Dah belajar pasal pengangkutan oksigen dalam sistem peredaran darah. Betul? Ingat lagi ke? Kita recap. Sebab hari ini kita nak sambung pasal karbon dioksida. We want to continue regarding the carbon dioxide transport inside the blood circulatory system. Tapi untuk memudah faham tentang pengangkutan karbon dioksida, kita kena recap balik sekejap je tentang pengangkutan oksigen dalam sistem peredaran darah. Sekejap je. First of all, simple, very simple. Dekat mana je sistem peredaran darah yang kita nak cakap ni? Kan? Dia melibatkan sistem, apa kita kata, proses pertukaran gas. This process will involve what? Involve the gaseous exchange process. Dan gas-gas tersebut, tolong ingat istilah dia ialah tekanan separa. The partial pressure of gases. So ibadah mention pasal Dalton's law tentang pertukaran gas ni, tekanan separa gas. Dah faham Dalton's law? Undang-undang Dalton. Dah belajar kan dalam fizikal kimia? Dah belajar belum? Bio tak belajar yang itu, tapi Dalton's law kenapa dipanggil tekanan separa? Why do the gas inside our alveolus, inside our body is called as the partial pressure? Kenapa? Why? Ini fizik kan? Ini fizik. Patut ke saya ajak? Kenapa ladies and gentlemen? Kenapa partial pressure? Dalton's law. Simple, very simple. Katakan kita ada tin. So we have a tin. Dalam tin tu kita letak udara atmosfera. We have air inside here. Macam awak tahu, udara atmosfera, ladies and gentlemen, terdiri daripada gas oksigen saja ke? Does it contain only oxygen? Orang Hindustan kata apa? Nahi hai. No. Ada gas apa je? Ada gas nitrogen, ada hidrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada kadang-kadang ozon sikit, ada juga karbon monoksida, ada juga sulfur dioksida. Banyak Banyak. Ada gas nadir, kan? Ya. Jadi apa bang kakak? Tekanan dalam tin adalah tekanan gas. We have the gas pressure inside within this compartment. Ada tekanan gas. Tapi kalau kita nak sebut tekanan gas yang spesifik, we want to mention about the pressure, tekanan oksigen. Adakah tekanan oksigen adalah tekanan yang full, sepenuhnya, tekanan sepenuhnya dalam tin ni? Can we say that the oxygen give a full pressure? Nahi, dia hanya bagi separuh. Sebab tu kita kata tekanan separuh, partial pressure. Itu maksud dia. Kenapa kita kata kalau gas dalam satu kompartmen kita kata separuh? Because there are presence of other types of gases. Kerana dalam bahagian satu komponen ada kehadiran gas-gas yang lain. Sebab tu kita panggil partial pressure, tekanan separuh. Boleh senang? Ini senang logik. Ini Dalton's. Inilah Dalton's law ya. Awak boleh Google lagi lepas ni. Awak kan semua rajin Google kan? Awak kan semua rajin, betul? Rajin kan? This is Dalton's law. Undang-undang Dalton. Jadi jangan heran dan jangan lupa, please. Kalau awak tulis dalam exam, tekanan gas oksigen, tak ada perkataan separuh. If you forget to write down the term partial pressure. Partial, awak tak pressure je, hilang markah. Okay, boleh apa markah? Sebab kita sekarang ni memang SPM kita memang very scientific. Kalau term tu mesti wajib ada partial, kena sebut partial. Ya? Dan ni awak akan belajar ni, fizik ke kimia? Saya fizik ni. Tak belajar lagi fizik yang ni. Alhamdulillah, saya dah curi pahala cikgu fizik awak. Alhamdulillah. Ada dah. Tak sempat curi pahala dia. Okey. Okey, Bapak-Bapak. Jadi pertukaran gas, kita recap balik yang oksigen sekejap je. Ya, our oxygen transport in the blood circulatory system. So boleh lukis besar sikit tak? Boleh. Tapi tak boleh colour banyak-banyak, minta maaf. Colour banyak, minta maaf. Yelah, saya faham. Saya tak ada tab macam. Tak apa, tunggu saya TV. Tunggu. Okay, jom kita recap balik. Ini penting sebelum kita masuk pasal carbon dioxide. Ladies and gentlemen, please remember the gases exchange process will occur in two sites, akan berlaku di dua tempat. Yang pertama berlaku di alveolus, right? Alveolus. Yang kedua berlaku dekat sel badan or in the body cells. Di oksigen. Kan? Betul tak? Ingat lagi seibadah jawab yang ni last week, ya? Dan dia bincang pasal oksigen. Betul tak?
In alveolus, ada gas exchange, ada pertukaran gas. So alveolus bertukar-tukar gas ni macam main tag team dengan struktur apa? Dengan kapilari paru-paru with the lung capillary. You have to be very specific here. So nak belajarnya abang kata biologi memang kena banyak pakai diagram. So this is alveolus. Of course, saya harap semua ingat yang ni. And then we have the blood capillary. Okay, ni kita recap balik pasal karbon oksigen je kan. So saya akan guna simbol-simbol dia. So first of all, yang daripada alveolus masuk ke dalam blood capillary is what is oxygen. Agree? Agree? The arrow? Kan? Agree? Betul? Setuju? Setuju? Dia akan melibatkan pergerakan oksigen. Dan soalan suka tanya, awak dah belajar dalam segi balik ni. Why do the movement of the oxygen gas from alveolus into the lungs capillary? Kenapa? Kerana, tolong jangan lupa yang ini. Kerana, bukan nipis, bukan. Kerana, apa kita kata? Kecerunan tekanan separa gas. The gradient. The gradient of the partial pressure. Please remember this concept. Ya, jadi kecerunan. Dalam kes ini, kalau oksigen daripada alveolus to the lungs capillary ataupun kapilari paru-paru, kecerunan dia mesti berbeza. Agree? The kecerunan dia mesti berbeza. The gradient must be different. So dalam kes ini apa agak awak kena terangkannya ni. Jangan lupa sebut konsep ni. Saya pernah sebutkan, betul tak? Betul tak? Maka abang agak alveolus tekanan separa oksigen adalah lebih tinggi berbanding dengan paru-paru. Kan ni just recap balik awak dah belajar yang ni. So itu first part, konsep kena pandai terangkan. Kenapa movement of the gas is like this? Kena terangkan kenapa pergerakan gas oksigen jadi lagu ni. Orang Kedah kata lagu ni. Faham? Boleh. Konsep utamanya kecerunan. Simple. Itu konsep pertama. Konsep kedua, nama molekul. Yang ni alah senang kan? Yang ni molekul senang kan? Sebab apa? Awak dah belajar dan dengar sejak form 3 lagi kan? Betul? Jadi di sini apa agak? Apa dia punya persamaan? Untuk di sini. This one. Persamaan dia ialah kita ada gas, oksigen masuk dalam darah plus with who? Plus with hemoglobin. Sekejap. Pernah tengok ke short form hemoglobin? HB? Tak pernah tengok short formnya? Okay. Untuk information awak, kalau belajar biologi nanti, hemoglobin short form dia ialah HB H besar, B kecil. Biasalah orang-orang belajar ni kadang-kadang dia malas kan. Bukan happy birthday, ya. So, boleh ke terima exam? Tak boleh lah. Ini just buat nota. Oh, agak nota. Kat universiti nanti memang universiti nanti boleh terima tapi this just for your extra knowledge lah ya. Okay, jadi plus HB bukan happy birthday. So, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat oksihemoglobin. Tengok, best kan? Bila dapat short form dia. Oksihemoglobin. Okay, boleh. Faham? Boleh follow? Good. Ini adalah konsep kedua yang awak harus tahu. Jom. Next one. Secepat ini just recap balik apa yang dah belajar last tapi penting sebelum kita masuk carbon dioxide. So guys, next one kita ada sel badan and then kita ada kita kata capillary tissue. We have the tissue capillary. So tissue capillary jeng. Kita lebih bercakap pasal apa? Lebih bercakap pasal karbon dioksida. Kan? So karbon dioksida maksudnya daripada sel badan. Sorry. Karbon dioksida pula dah. O2. Masih lagi O2. Sorry. O2, we are still talking about O2. Lepas tu dia masuk ke dalam sel. Kan? Kenapa boleh berlaku? Why do this movement able to be carried out by our body? Kenapa boleh berlaku? Sama juga kerana konsep kecerunan, kepekatan, tekanan separa. Ya, because the difference in the partial pressure. Minta maaf kadang-kadang baru join saya terlupa, dah terbiasa reader dan buat nota macam ni Okey, jadi konsep penerangan awak dah tahu dah. Terangkan kenapa dia boleh bergerak macam tu. So now, what are the process? Apa yang berlaku? Simple abang agak. Di sini oksigen dalam darah adalah dalam bentuk oksihemoglobin. Kan? Dalam mana? Dalam erythrocyte. Apa tu erythrocyte? Sel darah merah ya, red blood cells.
Ini bukan sel badan kita, sel darah merah betul? Dah sebut kan last week? Erythrocyte. Okay. Now, after hemoglobin, what happen bila kita masuk ke dalam sel? Apa yang terjadi? Jeng, jeng, jeng. It will be separated. Dan bila dia terpisah, dia akan jadi O2 plus hemoglobin. Hemoglobin, adakah dia masuk dalam darah? Taklah, tak ada masuk dalam darah. It will maintain inside the blood. Tapi oksigen ni, dia akan masuk ke dalam sel badan kita. Macam sama di sebelah sana. Inilah yang nak ditekankan. Proses ini ialah saling bertukar-tukar. Tapi kenapa bertukar-tukar? Apa beza dia? Bezanya tempat. The difference is where do it occurs. Di mana proses ini berlaku? Macam lagu di Friend. Di mana kini? So, di mana proses? Ini dia. Okay, boleh faham Kak? Dan kenapa ni berlaku? Tolong jangan lupa konsep apa tadi saya dah bincang. Partial pressure ataupun tekanan separa. Alright? Yeah. Jadi siapa masa awal tadi faham apa maksud tekanan separa? You understand what is the meaning of the partial pressure. Line saya merah ke? Jap. Oh, tak pun. Siapa tadi kata line saya merah? Cuba check jap. Rumah awak ada orang tengah makan durian kot. Guess what sangat mengganggu connection. Ya. Okay, screenshot. Jom, mari kita masuk tentang karbon dioksida. Okay, jom. Let's go. Alright, mari. Saya berikan masa 5 saat untuk screenshot. Saya kira dari sekarang. 8, 7, 1, 15, 4. Boleh saya padam? Boleh ya? Alhamdulillah. Ramainya kentang hari ni. Alamak, saya tak nampak lah sebenarnya pakai handphone kan. Alah, rindunya saya nak ada skrin TV besar. Nampak muka apa awak semua. Hari ni ramai ke geng tudung hitam? Ramai ke? Saya tanya jap. Saya pada geng kita kata geng kentang. Apa itu sir? Oh, itu adalah short form untuk buat menulis nota Ada yang tanya pasal E tadi. Sorry, sebut ada E kelas 4. Okey, pada tanya tadi kalau buat nota English, ni short form short form. Ini short form. Kalau BM ini namanya oleh. Kalau BO namanya boleh. Nanti ada masa kita belajar buat short form nota Okey, jom kita buat tentang pengangkutan karbon dioksida. So we want to talk about the carbon dioxide transportation. Ataupun in BM penuhnya ialah pengangkutan karbon dioksida. Ini penting apa Kak? Sebab macam mana kita nak tahu badan kita tak cukup oksigen? Yang biasa dengar famously ialah kadar oksigen kan? PSO2. Kalau medik, kalau tengok report dia tulis macam ni tau. PSO2. Apa dia tunjuk? Partial saturation of oxygen. Ini nak tahu berapa persen. Tapi sebenarnya kalau nak tahu badan kita, otak kita, macam mana otak kita tahu badan kita tak cukup oksigen? Otak kita tak tengok oksigen level. No, our brain does not use the level of oxygen. Our brain will use the level of carbon dioxide. Daripada carbon dioxide punya kepekatan, baru otak kita tahu kita cukup oksigen ataupun tak cukup. Based on the level of the carbon dioxide concentration in our blood. So guys, this is vital. Ini penting. Jadi, pengangkutan oksigen juga macam oksigen, carbon dioxide adalah sama macam oksigen tadi. Dia pecah kepada dua bahagian. Yang pertama adalah dia berlaku di dalam alveolus. Yang kedua dia berlaku di dalam sel badan. Macam tadi juga, abang-abang Kak. So, in the body cells. Dan apa nama partner dia? Tolong ingat. Kalau alveolus mesti bertukar dengan siapa? Mesti bertukar dengan kapilari peparu. Or the lungs kapilari. Yang ini kapilari tissue. Okey? Jadi jom kita tengok one by one. Sebab ini untuk konsep karbon dioksida dia lebih kepada istilah yang pelik-pelik. Jadi please bear with me. Yang pertama, kita tengok. Dalam alveolus, bila kita tengok partial pressure dia, right? In the alveolus, right. Dan juga kapilari peparu. Sekejap, saya rasa saya nak mulakan dengan ni lah, sel badan. Dulu boleh? Ini lagi senang kot dia punya flow. Untuk tu saya padam yang ini, tak ada apa-apa. Saya start dulu dengan apa yang berlaku di sel badan. What happened in the body cells. So, ladies and gentlemen, please remember, dalam badan kita, sel badan lah yang akan menghasilkan carbon dioxide. Inside our body, the body cells are the one that are responsible to generate carbon dioxide. Why? Because cellular respiration. Ini semua berlaku kerana respirasi sel. Sel badan pasti akan menghasilkan CO2 dan masuk ke dalam darah.
So first, back to basic. Nampak dia punya general concept. Agree? Okay. So now, the tissue capillaries menerima carbon dioxide. So originally, carbon dioxide bentuk macam ni. Dan bila dia masuk dalam darah, when it enter into the blood, masuk dalam darah, maksudnya this carbon dioxide akan bercampur dengan mencampur dengan air dan bercampur dengan karbon kita kata hemoglobin dan boleh bertukar menjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeza-beza tau. So first of all, ladies and gentlemen, tengok what happen? Carbon dioxide dia akan bercampur dengan air dulu. Logik lah, dalam darah ada tak air? Yes, it has water. Agree? So bila carbon dioxide campur dengan air, ni memang chemistry sikit patutlah Iqbal saya ajar awak hari ni. Hari ni banyak chemistry tau. Kalau dia ajar pagi ni mesti dia banyak bersin. Look at this. So what happened? What happened? Akan jadi H2CO3. Nampak? H2CO3. Agree? Chemistry. Apa nama bahan ni? Inilah namanya kita panggil sebagai acid carbonic. Or in English, the carbonic acid. Okay, first step. Tengok the first step, ladies and gentlemen. Okay, this is the first step. Please bear with me tengok proses-proses dia. Yang pertama. Tapi macam ada belajar pasal acid, acid dalam air stable ke? Adakah dikekal dalam bentuk H2CO3? Do you guys still remember? Would the acid always stable and in the form of H2CO3? Saya pandai kimia juga walaupun allergic sikit ya. No, nahi hai. Orang Hindustan kata nahi hai. No, what you can see inside the blood, this acid is unstable. Dia tidak stable. Maka dia akan mengion. Ionize. Banyak bersin Iqbal awak ni kalau ajar bab ni. Masya Allah. Banyak dia akan bersin. So, what would it produce? Yang pertama, dia akan menghasilkan apa yang kita nampak, HCO3 minus plus ciri utama acid, iaitu H+. Okay, boleh follow? Nampak babang agak? Nampak? Tada. So, capillary tissue tu sama ke capillary darah? Sama. Capillary tissue, capillary darah. Capillary paru pun capillary darah. Bezanya nak tahu lokasi je. So, balik kat sini. So, can you see? So, apa itu HCO3 minus? Siapa tak ingat? Inilah ion bicarbonate. This is the bicarbonate ion. So, nampak flow dia? It must start with here. CO2 masuk ke dalam capillary tissue, jadi campur H2O, jadi acid. But the acid unstable, ionized, menjadi ion bicarbonate dan juga ion hydrogen. Tak perlu saya tulis, semua dah hafal kan? Ni kan, kimia. Betul? Wajib hafal kan? Sepatutnya dah wajib hafal ni kan? Betul tak? Yes, ladies and gentlemen. Maka, abang-abang kakak, inilah cara bagaimana carbon dioxide diangkut. So, this is how the carbon dioxide will be transported in our blood. Maknanya, carbon dioksida wujud dalam bentuk, dalam berapa bentuk? Ada berapa bentuk abang-abang kakak? Ada berapa bentuk? Ada 3 sebenarnya. Yang saya tunjuk sekarang ni 2. Sebab apa? Ini awak tak pernah belajar. Yang satu lagi, awak semua dah pernah belajar. Apa yang ketiga tu? Awak dah pernah belajar waktu form 3? Ingat tak? Carbaminohemoglobin. Istilah yang buat ramai form 3 trauma sekejap. Do you still remember? Carbaminohemoglobin. Yeah. Jadi saya tunjuk dulu Saya tunjuk dulu Okey, jadi ada yang tanya nama penuh dia. Boleh. In BM kita panggil ion bicarbonate. Ya. Another one, macam tak pernah dengar je. Don't worry, normal. Kejap. Macam saya ingat. Okey, tak apa. Last one. Meh, saya buat sekejap. Jadi, bentuk yang ketiga, abang-abang kakak adalah macam ni. We have CO2 plus Hb. Jeng. Apa kita akan dapat? Tada! Carbaminohemoglobin. So, bantu tak short form tadi? Takut ada yang lupa. Hemoglobin. Saya tulis macam mana? Saya tulis Hb untuk siapa-siapa yang ingat tadi ataupun lama masuk. So Hb. So this is the third form of carbon dioxide in our blood. Alright, boleh ingat? Ada berapa bentuk? 3 bentuk. Acid carbonik, ion bicarbonate dan yang kedua ialah carbaminohemoglobin. Ya, boleh. Sir, saya ingat sir. Itulah pasal. Minta maaf lah ya. Bila excited kadang saya tak kawal kesengatan dia.
Okay, ladies and gentlemen. So maknanya kita boleh simpulkan bahawa carbon dioksida dia wujud dalam 3 bentuk. So the carbon dioxide will appear in three form. Ada 3 bentuk. Yang pertama ialah ion bicarbonate HCO3 minus. Yang kedua dalam bentuk acid H2CO3 dan yang kedua adalah carbaminohemoglobin. So, abang-abang agak awak yang mana paling banyak dalam darah kita in three form. So which one is will appear the most? Ion bicarbonate. Ion bicarbonate muncul dalam lebih kurang 70% dalam darah kita. Ya, almost 70% inside our blood. Tengok the most, sebab ion bicarbonate adalah kita kata paling dalam bentuk paling banyak. Sebab acid kot dia tak stable. Ni bentuk stable. Acid tak stable. Oh, tak nampak ke? Sekejap. Oh, saya block ke? Nampak dah? Dah nampak ke belum? Dah. Dia banyak pasal dia paling stable. Tapi siapa paling tak stable dia? Who is the most unstable? Acid. Sebab tu acid saya lebih kurang 7%. Nampak nombor dia? 70, itu 7. Jadi maksudnya carbaminohemoglobin berapa persen? Bakilah buat tolak daripada 100. So dia akan jadi 23%. So it will become 23%. So tolong ingat yang ini ya. The most is in the form of bicarbonate ion. The second most is in the form of carbaminohemoglobin. Dan yang paling sikit kerana dia paling tak stable, acid karbonik. Sebab tu abang-abang kakak, pernah dengar tak orang kata minum air akali sebab nak jadi badan kita kurang berasid? So saya tanya pendapat anda, boleh terima tak teori itu? Minum air alkali boleh mengurangkan keasidan badan kita? No. Tak influence langsung abang-abang kakak. Tak influence. Sebab tengok, darah kita, asid tak berasid, ditentukan oleh siapa? The acidity of our blood determined by what? Determined by carbon dioxide. Ditentukan oleh karbon dioksida. So berapa banyak awak minum air kali pun, karbon dioksida yang akan menentukan kealkalian darah kita. Jadi baik minum air yang murah, itu air suling, air RO, ya. Faham tak? Air kopi, air zam-zam pun boleh. Boleh follow maksud saya? Boleh faham maksud saya? Air mineral. Ya, betul. Air mineral. Ni sebab bayangkan keasidan darah kita memang based on this. Ini juga cara macam mana otak kita tahu badan kita cukup ke tidak oksigen. So this is also a way how our body able to determine either we have enough oxygen or not enough oxygen. So kalau otak kita tengok, alamak, darah kita berasid lah, macam. So apa otak kita akan buat? Hyperventilation. Lagu tu. Faham? Boleh follow? Faham? Yeah. Okay, ladies, faham tak? Alright. So contoh air akali. Alah, awak bukalah kat luar sana ramai orang tengah promote air akali, ya. Okay, boleh follow? Good. So apa jadi pada hidrogen? Hidrogen ni macam-macam boleh jadi, Ingat? Ya Allah, saya lupa. Tapi hidrogen ni macam-macam boleh jadi. Tapi mostly dia juga akan bergabung menjadi apa kita kata masuk dalam sel badan kita semula. It will enter into our body cells. Sebab ingat, H+ ni boleh masuk ke perut, jadi acid hydrochloric. That's right. Pun boleh. Tapi yang di sini saya nak awak ingat ini untuk carbaminohemoglobin, ion bicarbonate dan acid karbonik. Now, what happened in alveolus? Simple. Pertama, back to basic. What happened here? Back to basic. Awak kena ingat balik carbon dioxide dah dalam alveolus, right? Tengok carbon dioxide dalam alveolus sebab dia datang daripada lung capillary. Can you see the arrow here? Nampak? Saya tulis CO2 Saya tak tulis HCO3 minus, saya tak tulis H2CO3, saya tak tulis. Saya tulis terus dia punya end result. Saya terus tulis dia punya hasil akhir. Jadi awal-awal start dengan CO2. Tapi di sini hasil akhir dia. Maksudnya the first step mesti bermula sambung dari sini. Ion bicarbonate, ladies and gentlemen. Abang-abang agak. Okay, boleh follow kat sini abang-abang agak. Nampak dah? So what happen here? We will have, apa nama kita panggil? Macam tak muat je ni. Boleh saya nak padam yang ni, so screenshot dulu, nanti saya nak gunakan ruang banyak, boleh okey, tolong. Sir, berapa ni sir? Bab 8. Welcome. Itu koma semua. Okey, sila screenshot dulu, saya nak padam. Okey, abang agak, tolong screenshot. Alright. Dah ke belum abang kakak? Okey.
Dah saya padam tu kan. Saya bagi anda masa. Okay, dah. Good. So, ladies and gentlemen, saya padam yang ni. Tapi ingat nampak? Daripada CO2 jadi ion bikarbonat. Tapi in short kan, saya nak beritahu siap-siap sebelum saya tulis. Dekat alveolus, proses ni terbalik je. Proses ni terbalik je. Akan jadi terbalik. Sekejap. I think I forgot something. Okay, tak apa. Saya padam je, saya tuliskan. Okay, saya padam ni jap. Apa-apa agak? Jap nak. I believe I forgot something about this process, iaitu yang terpanggil sebagai satu enzim. CO2 plus apa tadi? H2O convert into what? Into apa tadi? H2CO3 kan? Betul tak? Dia ada satu catalyst. There is a catalyst. Ada pemangkit. Saya lupa pula. Ya Allah, di sini ada satu enzim. Dan nama enzim tersebut, everybody in PM disebut sebagai carbonic anhydrase enzyme. In English, carbonic anhydrase. Tada! Itu je saya lupa nak tambah. Minta maaf sangat-sangat. Jadi ini adalah merupakan satu proses yang dimakin will be catalyzed by this enzyme. Okay. Jadi enzim ni agak gawat. Apakah suhu optimum untuk enzim ni? What is the optimum temperature for this action? Of course, body temperature 37. So sebab tu kan, kalau kita ada heat stroke, badan kita terlalu panas, demam panas, berlari maraton di bawah panas, enzim ni adalah antara enzim yang will be affected, yang terjejas. So nampak tak? Habis. Sebab tu manusia boleh mati kalau terlalu panas. So kalau ni tak berlaku, macam mana darah kita nak jadi asid? Bila badan kita tak cukup oksigen. Kan? So kalau ni tak cukup asid, oksigen kita kena tipu. Tak asid pun darah kita. Cukup oksigen. But in real time, carbonic anhydrase, apa nama kita kata? Carbonic anhydrase ni tak dapat berfungsi, maknanya banyak karbon dioksida masih lagi duduk dalam sel badan kita. So kita akan mati. Boleh follow? Faham? Sedangkan tertipu lah. So sebab tu penting. Enzyme is very, very important. Now, saya biarkan ni sekejap, tapi kita sambung kat sini. Alright, jadi macam saya cakap tadi, proses dia terbalik. Tapi ingat tau, end product dia kita nak CO2. Kat sini start dengan CO2 kan? Maka di sini berakhir dengan CO2. It will end with CO2. So, ladies and gentlemen, dia bermulalah dengan the bicarbonate ion. The bicarbonate ion plus with O plus with hydrogen ion. Jeng. Akan dapat apa? Akan dapat acid bicarbonic. Ini dalam darah. So, acid ni jadi apa pula? Acid ini, ladies and gentlemen, dia pun akan breakdown. Dia akan terurai. Akan jadi apa? Lalu menjadi CO2 plus H2O dalam darah. So, CO2 ni lah baru pergi ke alveolus kita. So, nampak tak? Macam pernah nampak je dia punya persamaan? Kan? Boleh follow? Faham tak? Kan? Kenapa? Proses dia adalah terbalik. So, from here, the CO2 yang dah terjadi di sini, ladies and gentlemen, inilah dia yang akan masuk ke dalam alveolus. Okay, apa tu soalan? So H2O pergi mana, sir? Abang, darah kita ada air tak? Yeah, jadi H2O ni duduk dalam darah lah. It will maintain in our blood. Pernah dengar tak ada orang kata darah cair, darah pekat? Ya. Yeah. Okay, so kenapa tak start dengan karbaminohemoglobin? Sebab yang majoritinya adalah ion bicarbonate. See ya? So we have thought the majority. Ini yang majority. Boleh. Dan dia juga yang menentukan tentang keasidan. We determine the acidity of the blood. Okay. Ada pening sikit, sir. Pening sebab dia terbalik je, Abang Agak. Dia terbalik dengan proses yang berlaku di dalam sel badan kita. It's the opposite of the process. But cara transforming, ini cara dia yang saya buat diagram ni. Awak tengok apa end product dia, awak tengok apakah hasil akhir dia, and then tengok kalau dalam sel badan bermula dengan siapa. See the arrow. Look at the arrow, ladies and gentlemen. Ini tips untuk awak macam mana nak ingat, macam mana nak faham. Okay, boleh follow? So, diguna enzim yang sama ke? Guys, ingat hukum enzim. Ingat boleh hukum enzim? Sifat enzim spesifik ke tak spesifik? Spesifik. Dia nak catalytic process. So, maksudnya dia kena guna enzim lain untuk breakdown. Betul tak? Kan? Jadi for now, untuk tengok proses ni, awak tengoklah dia akan gunakan proses ini, abang kakak. Dia tak perlu gunakan enzim yang sama. It does not use the similar enzyme. Ya? Okay. Beberapa cerita dia simple, tapi melibatkan konsep yang perlu awak faham. Berbelit sikit.
Okey, boleh ingat abang-abang? Boleh follow? Saya salah kelas ke? Oh, awak ingat biochemistry Okey, jadi jap, sir. Untuk sel badan 3 persamaan, kenapa ada 3 persamaan? Ada persamaan lain iaitu karbamino, tapi sebab saya tulis kat sini. Lepas tu saya nak padam tadi. Alamak, saya rasa saya nak utamakan ni kot. Yang tadi tu karbaminohemoglobin dapat apa je bang? Dapat terus CO2 kan? Tengok balik jap, tengok balik. So we have here the apa nama? Karbamino HB bertukar kan? Bertukar jadi apa? Bertukar jadi CO2 plus hemoglobin. Dekat alveolus. Betul tak? Boleh follow? Boleh follow yang ni? Yes. Waktu saya nak padam ni tadi. Tapi ni penting. Lupa pula tulis. Okay, jadi yang utamanya di sini abang anggap yang ini. Sebab persamaan karbaminohemoglobin awak dah belajar waktu form 3 hari tu. Ingat kenangan manis form 3? Do you still remember? Tak ingat? Sebab COVID. Ya. Jadi ini adalah yang tambahan dalam biologi. Memory unlock. Okey, jadi boleh faham apa abang agak dia cuma terbalik je, tapi cara tips saya nak ingat, ya kan, awak tengok CO2 kat mana. Ya. So dalam badan CO2 keluar, so dia start dengan apa sama ni for inside the body cell, tapi dalam alveolus akhirnya CO2. So formula ni awak hanya perlu terbalikkan sahaja. All of this equation you just have to rotate it back. Dia opposite. Dia adalah merupakan proses yang opposite. Okey. Jadi dalam exam boleh buat persamaan, tapi awak kena buat ayat dulu baru tulis persamaan. Okay, in exam. Alright, screenshot. Jom kita cakap pasal penyakit pula. So let us continue with diseases. Let us discuss about diseases. So tolong screenshot. Saya berikan masa 5 saat. Saya kira dari sekarang. 10, 1, 7, 6, 3. Boleh saya padam? Ladies and gentlemen, boleh nak? Okey nak? Okey, saya padam. So yang utama, tolong ingat dia punya perubahan dari segi carbon dioxide dan nama-nama ni. 3 nama ni tolong ingat. Asid karbonik, ion bicarbonate, karbaminohemoglobin. You have to understand, you have to memorize these 3 form of carbon dioxide. 3 bentuk karbon dioksida. Sebab mereka inilah menentukan kadar oksigen dalam badan kita. So now, let us continue with disease. Yang pertama, we have disease what we call as the COPD. COPD stand for what? It stand for chronic obstructive pulmonary disease. Pertama, abang agak tengok perkataan chronic. Chronic maksudnya dah lama. Dia lama. Dah lama sangat berlaku this problem. Obstructive saya rasa simple, straightforward. Ya, menghalang, dia kena block. Pulmonary, paru-paru. Disease, penyakit. Comparekan dengan penyakit yang pernah belajar dulu yang dipanggil sebagai SARS. You still remember SARS? SARS stand for what? SARS stand for severe acute respiratory symptom or syndrome. Or symptom, ya. SARS. Severe maksudnya dia teruk. Tengok. Berbeza, chronic berbeza. Chronic and severe different. Kalau chronic dah lama berlaku. Severe dialah dah teruk. Lawan kepada chronic adalah acute. Acute maksudnya baru. So untuk COVID-19, abang agak. Penyakit pernafasan COVID-19 acute ke chronic? Acute. Tapi teruk tak orang yang COVID-19 stage 5, stage 4? Teruk. So we call it severe. Sebab tu nama virus COVID-19 adalah apa? SARS-CoV-2. Itu maksud SARS. Menyebabkan masalah dalam paru-paru kita, teruk, severe, in a short time. Acute. Sekejapnya. Baru berlaku. Jadi kronik, dah lama. Penyakit ni dah lama ada dalam paru-paru kita. So saya tulis kat sini sekejap. Ini just for your understanding ya, apa maksud kronik. Kronik basically maksudnya dah lama or prolonged. Has occurred in a long period of time. Bandingkan dengan COVID-19. Severe and acute. Berbeza, sebab tu dia SARS. So bila kita sebut pasal COPD, chronic obstructive pulmonary disease, penyakit saya selalu struggle dengan definition dalam BM. Severe maksudnya apa? Severe maksudnya teruk, ya. Acute maksudnya baru ya, dia tak lama. Masih lagi baru ya, baru berlaku. Okey. In BM, alamak apa nama BM? Penyakit pulmonary terhalang kronik. Lebih kurang macam tu ya. So COPD, ladies and gentlemen, dia maksudnya laluan udara itu boleh tersekat
Dan dalam pesakit, perkara tersebut dah lama berlaku. So what are the example of COPD? Penyakit penghalang pulmonary kronik. Oh, penghalang Dia kata penghalang. Saya ada masalah kat sini. Okey, penyakit penghalang kronik pulmonary. Okey. Faham. So COPD Okay, now. So COPD in general, ladies and gentlemen, dia fokus kat mana? Saya buat secara general dulu. Lepas ni kita tengok contoh-contoh penyakit dia. Yang pertama, mostly will attack which part? Will attack the bronchiole. Ingat lagi tak bronchiole? Kita kan baru belajar bronchiole. Bronchus pun sama, yes. Tapi kalau bronchus kena, dia tak severe simptom dia. Bronchiole kalau kena lagi severe. Bronchus boleh juga, ya. Tapi bronchiole lebih kita takut. Kita lebih takut kalau bronchiole yang tersekat, ladies and gentlemen. So first of all, penyakit yang melibatkan bronchiole. Awak kena faham, saya nak bagi tahu general tau. Supaya lepas ni awak nampak, senang je nak ingat. First of all, apa masalah yang boleh menghalang bronchiole? What are the problem that could obstruct our bronchiole? Apa je yang boleh buat dia tersumbat? Pertama, ialah adanya mucus. Ladies and gentlemen, pertama, ada mucus, iaitu lendir. Pernah dengar sakit COVID-19 dia ada masalah pneumonia? Remember, ada another term that we call as pneumonia. Ingat sebutan dia silent P, pneumonia. Ya? Ada cakap paru-paru berair. For your information, in pneumonia, what happened? Ini adalah our lungs, right? There will be infection. Akan ada jangkitan kuman. Dan awal saya nak beritahu awak siap-siap, bila ada jangkitan kuman, pertahanan badan kita akan membengkak dan mengeluarkan lendir sebagai satu cara untuk mempertahankan badan kita. So when there is COVID-19, for example, ada infection masuk ke bawah, dia akan masuk ke dalam alveolus. So mucus will be accumulated. Lendir akan tersekat, akan terhasil. Sebab itu, kalau ada orang katanya dia ada pneumonia, doktor akan buat apa? Doktor akan pergi kat belakang dia, letak jari kat sini, dia akan macam ni. Pernah kena pengalaman ke? Tiba-tiba doktor datang awak demam, doktor cek kat belakang apa-apa buat, tekan. Ni boleh buat ni tau. Boleh buat sendiri. Sebab apa? Kita nak tengok paru-paru kita sepatutnya ada udara. So kalau ketuk, dia jadi macam apa? Tong. Berdengung. Boom, boom. Tapi kalau ada air, macam kita ketuk dinding, bata. Pernah ketuk dinding, bunyinya tak kuat. So the lung supposed to have air. Paru-paru sepatutnya ada udara. Jadi dia kebuat kat belakang lah. Tapi kalau itu cara yang pertama. Yang kedua, pakai stetoskop. Tahu kan stetoskop yang doktor pakai dengar kan? So doktor akan letak kat belakang dada awak. Lepas tu dia akan buat apa? Hati adik, tarik nafas. Breathe out. Dia nak cari bunyi apa? Dia nak cari bunyi yang sama macam bila awak minum air tapi main-main waktu budak-budak. Apa buat bila main-main? Ada straw. Bubble. Bunyi tu, bunyi crackle. So doctor will say what? There is crackle sounds. Sebab bila awak tarik nafas, udara kan masuk. So ni kan blup dalam stetoskop. Dan pneumonia ni babang agak, ini yang banyak berlaku dalam COVID-19. So imagine this is pneumonia infection. Sebab tu orang kata paru-paru berair. Lung infection with water inside the lungs. Tapi kadang kalau teruk sangat, mucus ni menjadi nanah. Dan kalau nanah guys, nak buang tu kadang-kadang antibiotik tak menjadi. So apa doktor buat? Doktor akan tebuk. Dia akan tebuk, nanah tu dia akan keluarkan. Chest intubation namanya. Dan tu keluar. Nanah tu keluar. Itu contoh severe pneumonia. Saya pernah kena ada yang pernah kena sakit tu tapi this is pneumonia, one of the symptom untuk penyakit masalah berkaitan dengan paru-paru. But now macam bronchiole, ini general saya nak cerita general. So apa punca dia infection contohnya boleh kena Staphylococcus aureus, maknanya bakteria masuk dalam ni, dia infect out your alveolar cells, menyebabkan bahaya So mandi malam mak saya kata boleh buat paru-paru berair. Itu kalau orang tua yang ada masalah congestive heart failure. Itu penyakit lain nanti cakap jantung kita cerita. Jantung. Itu untuk penyakit jantung. Ada cerita. Kalau pernah dengar ada orang tua sakit jantung, dia tak boleh minum banyak air. Dia kena minum air sikit-sikit je. Nanti jantung lain-lain Okey. Tapi betul ke untuk awak? Tak betul. Jadi tapi nanti mak kat saya pula Jangan mandi malam. Tapi tak menyebabkan paru-paru berair Okey. Balik kat sini sebab dia kaitan dengan asma dengan emphysema lain sikit, dia mesti asma. Dan juga bronchitis. So bronchitis apa bang kakak?
juga akan ada mucus. Asma juga akan ada mucus. So this mucus dia akan block kita punya bronchial. So for example, macam saya kata tadi, bronchial dan bronchus. Katakan ini kita punya bronchus, kita ambil bronchus je. Jeng jeng jeng, ada mucus, ada mucus, ada mucus, ada mucus. Ini namanya obstruktif ataupun penghalang. Ya, bronchitis, infection dan juga bengkak di kawasan bronchus. The swelling and also the infection of the bronchus could cause excessive mucus. Mucus berlebihan menyebabkan udara tak lalu. Sebab tu orang asma dan orang bronchitis, bila dia tarik nafas, dia tapi tarik banyak, dia sekejap je. Kenapa pendek-pendek? Shortness of breath nama dia. Ya, pernafasan dia pendek-pendek. Why? Sebab tersekat. Dan ada bunyi macam whistle sebab sempit. So dia akan cuba sedut banyak udara masuk. Resdung lain. Resdung tak ada kaitan. Resdung tak ada kaitan. Resdung nanti ada masa kita cerita pasal resdung. Resdung tak ada kaitan. Sebab saya pun ada resdung. Tapi resdung pun salah nanya. Resdung awak kena pecah dua. Iaitu sinusitis ataupun rhinitis. Ada dua. Different. This one is referring to bronchitis and also asthma. Asthma attack. In general, awak kena sebut apa? Dua-dua penyakit. Masalah dekat bronchus. Blockage at the bronchus. Bronchus tersumbat kerana kehadiran mucus berlebihan, or in English excessive mucus. Simple. Lalulah tak boleh bernafas dengan baik. Okay. Now, so mucus kat hidung sama ke? Ya, sama. Yang hingus tu nanti pasti kata, mak tengok mucus mak. Mana tahu ya. Mak, adik mak, mucus meleleh. Mucus meleleh. Cubalah pakai. Zulaika. Saya bukan doktor, kebetulan ada belajar lebih kurang sama. Okey, jadi Bani pakai tahu istilah mucus ya, cakap dengan mak awak, mak mucus meleleh. Insya-Allah Okay, now ini ialah COPD, obstructive compulsory disorder. Pulmonary disease, pulmonary disease. So kena intubation kalau dah tak boleh nafas, dah tak sedar, kita akan buat intubation. Tapi tu jap. Saya nak cerita pasal emphysema. Tapi emphysema awak dah pernah belajar. Emphysema. So kalau kita sebut emphysema, abang-abang kakak dalam exam, dia selalunya akan tanya key point untuk emphysema. So kalau emphysema, ladies and gentlemen, emphysema. Ini ada yang tak sempat belajar dengan saya pasal emphysema kan. So emphysema, abang-abang kakak, in short, is what we call as a disease caused by damage alveoli ataupun alveolus yang rosak. Ini very specific. Emphysema memang very specific. Dia alveolus yang rosak. So what happened? Alveolus dia asalnya kecil macam ni. Small size alveolus. Okay, macam gugusan anggur just like a bunch of grapes. What happened? Alveolus damage. Bila damage, dinding dia pecah. So what can you see here? Bila pecah, the small alveolus will become large size alveolus. Alveolus tersebut jadi besar. So bila besar, abang-abang agak-agak awak, ni kecil, tiba jadi besar, agak-agak awak, alveolus tersebut yang besar, boleh tak tutup sepenuhnya? Do you reckon that the alveolus able to close 100% can be closed? No. Dia dah lemah, kecil, macam awak lah. Bayangkan, lagi mana satu bola yang awak senang nak perah? Bola pingpong ke picit habis, ataupun bola keranjang? Basketball. Yang mana lagi satu senang awak nak pegang? Grip. Keranjang susah kan? Basketball susah kan? Macam tu berlaku kat alveolus. When the alveolus has enlarged, become besar, dia tak boleh tutup habis. Meaning, akan ada udara terperangkap. There will be air trapped inside the alveolus. Boleh follow? Udara cannot be expelled. Udara tak boleh disingkirkan. Maka paru-paru, orang emphysema, saiz dia besar kak. Contoh, untuk emphysema, kalau ni adalah normal, saiz dia boleh jadi macam ni. Paru-paru emphysema. Besar. Macam belum. Dan malah, orang emphysema boleh kenal daripada luar. Growth anatomy. Dada dia ke depan. Sebab tu dipanggil sebagai, istilah dia, barrel chest. Dada, tong. Tong. Macam lagu Didi and Friends. Tong. Dada tong. Maksudnya, paru-paru dia kembang. Penuh dengan udara. Tak boleh keluar. Because alveolus dia besar. Cannot expel most of the most of the air. Tak boleh. Punca emphysema, majority emphysema ni adalah perokok. Syukurlah saya tak pernah merokok. Jom, saya harap anda semua juga akan sama-sama saya bersyukur tak pernah merokok sampai ke syurga nanti insya-Allah Ya, mudahan ya. Ada cara nak rawat kanser? Tak ada. Alveolus rosak macam mana nak buat? Dada ke depan bukan tough kanser. Tak. Ni lain.
dia tak tough. Dia dada kembang besar, barrel chest, ya. And then dia nafas dia abang agak macam ni tau. Sebab apa? Alveolus dah penuh dengan udara, jadi dia tak boleh sedut udara baru. They cannot inhale a lot of air. Sebab tu saya punya lecturer, dia kata buat lawak kan. Kata, awak boleh gurau dengan orang emphysema. Kalau beranilah. Buat apa? You challenge them. Jom kita buat pertandingan. Siapa boleh tarik nafas paling dalam? Memang kena penumbuk. Faham? Sebab apa? Paru-paru dia dah penuh dengan udara. Macam nak tarik lagi? If their lungs is already full with air, how come they able to inhale more air? Tak boleh. Tak boleh dah. Faham maksud saya? Boleh? So jangan kaya dia pendek ke sir? Ya, soalnya emphysema tak lama Dan kalau awak tengok, orang emphysema, dia selalu jalan bawa tangki oksigen. Sir, kalau tarik udara boleh pecah ke? Taklah. Alveolus ni kira kuat. Tapi bila dah kena banyak sangat kimia daripada rokok, dinding dia lemah. The wall of the alveoli become weakened. Sebab tu dia boleh menjadi alveolus yang besar. Okay? Faham tak? So, paru-paru berlubang. Itu pneumothorax. Itu lain. Itu maksudnya apa? Kalau awak kena cucuk jarum, lepas tu paru-paru awak keluar bunyi. Udara keluar. Itu pneumothorax. Berlubang dari paru-paru, udara terkeluar. Itu lain. Itu injury. Sebenarnya itu injury. Ini penyakit, ladies and gentlemen. Alright? Jadi, ada masa nanti kalau ada masa kita boleh juga bincang nanti kaitan dengan COVID-19. But mostly kenapa COVID-19 ini menakutkan? Why COVID-19 is very scary? Because it cause pneumonia. Pneumonia. Yang terbaru saya dengar Siti Sarah, tak sedar, artis tu, Siti Sarah, kesian dia. So, doakan yang terbaik kepada semua sakit COVID-19 yang masih struggle, melawan simptom. Mudah-mudahan mereka dilindungi Allah, mudah-mudahan mereka cepat-cepat sembuh dan dikuatkan. Jadi pneumonia ni ialah chest infection, jangkitan paru-paru, ya. Jadi bila jangkitan paru-paru dia demam, nafas pendek-pendek, dan bila nafas pendek-pendek oksigen tak boleh masuk dengan banyak, sebab tu oksigen level dia rendah. So that's why the oxygen saturation level is low. Okay, faham? Boleh faham? Ya. So pneumonia selalunya ialah acute. Selalunya ni acute sebab dia infection. Ya, infection ni bukan kronik. Ingat, kronik maksudnya apa? Lama. Dan kronik selalunya ialah asma lama, bronkitis lama. Ya, boleh follow? Faham? Okey, Abang Agak, sila screenshot. Sekejap masuk. Masya Allah. Ya. Right. Okey. Jadi ini adalah merupakan penyakit COPD, liver dan bak. Tak saya pun SDM pun awak pun disebutkan chronic obstructive pulmonary disease. So hopefully awak understand, hopefully awak faham yang ini. Boleh ya? Tak apa, saya mengajar tak pakai TV hari ini, tak ada kala-kala, tak ada kata-kata pun tak apa nah. Emphysema pun COPD COPD. Cuma bezanya apa? Bezanya dia rosak ke alveolus, yang tadi bronkitis dan asma rosak ke bronchus. Faham? Boleh Abang Agak? Yang atas ni bukan. Atas ni yang saya bezakan. COPD atas yang ini, right? Yang atas ni acute. Saya sebut je, nak bezakan diri, nak fire awak pernah dengar pasal pneumonia kan? Ni lain, ni severe. Acute SAR, dia baru belah. Alright, emphysema pun obstruktif, tapi dia punya kerosakan alveoli, asma dan bronkitis dekat sini, bronchus. Okey, Abang Agak, sempat screenshot ke? Sempat? Okey, jadi Popo, kita doakan yang terbaik insya-Allah minggu depan awak akan join lagi kelas Liban, jangan takut, jangan risau. Minggu depan tolong puji saya depan dia. Ya, dia suka saya, tak apa. Saya pun suka je. Okey, Abang Agak, ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi thank you so much for your time. Thank you so much.